Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila al-qubur wal jami'il muslimina wal muslimat wal muallimin wal muallimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا صابرين، حمدا مرزوقين، حمدا مقبولين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها بحق العظامة ذاتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمسينا على الفطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علمي وناور قلوبنا كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسوله المصطفى ونبي المرتضى وعلى آله وصحبه الذين بذلوا نفوسهم يبتغون فضلا من الله. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلى الله. بسم الله ما شاء الله
La haula wala quwwata illa billah. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengerusi Surau Kampung Parit Haji Siddiq serta semua barisan ahli jawatan kuasanya, yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, yang dihormati barisan kepimpinan masyarakat, yang dihormati barisan para alim ulama, tuan-tuan haji, tuan-tuan hadirin dan anak-anak yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kape waras. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah muliakan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung, ya. Semoga nikmat Allah yang tidak terhitung itu sebagaimana yang dinyatakan dalam surah An-Nahl ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya, semoga nikmat Allah yang tak terhitung itu mudah-mudahan kita dapat gunakan, manfaatkan pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dikurniakan nikmat, ya, sebesar-besar nikmat, iaitu nikmat iman dan Islam. Banyakkanlah kita berdoa dan berharap penuh semoga sepanjang kita hidup di dunia ini, sakibaki umur yang ada ini, dan sekiranya kita mati nanti dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahul Bukhari 6607, wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu dilihat pada pengakhirannya, tuan-tuan. Ya, jadi mudah-mudahan di awal kehidupannya kita beriman dan bertakwa, rajin beramal soleh. Mudah-mudahan di akhir kehidupan kita pun matinya dalam keadaan beriman dan bertakwa dengan Allah sebenar-benarnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada bulan yang lepas tuan-tuan, hadirin hadirat yang tuan-tuan saya rasa masih ingat lagi lah. Kita ni kalau tak ingat je lupa, kalau lupa je tak ingat, ya. Iaitu berkenaan adakah salah kita adakah salah kita beramal mengejar fadilat. Masih ingat lagi, ya? Semua diam ni kira ingat lah tuan-tuan, ya. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini tuan-tuan, saya bukanlah nak mengajar tuan-tuan. Di hadapan saya ni para alim ulama tuan-tuan ni, ya, saya cuma bual-bual aja lah untuk mengisi masa lapang sampai isyak ni. Terutamanya nak mengingat, terutamanya nak mengingatkan diri saya lah yang begitu banyak kelemahannya dan kejahilannya tuan-tuan. Ya, ini pada malam ini, iaitu apa yang perlu dibuat apabila seseorang itu telah mencecah umurnya 40 tahun, ataupun hijrah yang paling baik apabila seseorang itu umurnya telah mencapai 40 tahun tuan-tuan. Tapi saya rasa tengok dekat surah ni semua nom-nom kafir ki. Orang-orang 40 kafir. Saya ngomong ki umur saya 48 tuan-tuan, ya. 48 nek dikualik ki 84 je tuek tenan gue. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, nanti saya bagi homework balik, ya. Bagi homework, bagi kerja rumah lah tuan-tuan. Ya, tuan-tuan nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Tak ada yang nak marah, ya. Buka surah Al-Ahqaf ayat 15. Dalam Al-Quran ada menyatakan wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, sehingga akhirnya. Allah Ta'ala menyebut dekat situ umur 40 disebut. Apakah yang perlu kita buat kalau umur 40, ya, kita tak buat, tak berubah, maka ia melakukan suatu kerugian. Kalau umur 40 tak bertambah baik tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW ada menyatakan wa man jawaza arba'ina wa lam yahlib ghairuhu sarrahu falyatajahaz ilan nar. Apa kata Rasulullah? Dan sesiapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun, 40 tahun ke atas lah, ya, 40 siji, 40 loro, 40 telu, 44, 45, ya sak terusnya lah.
Ni tak sebut ke orang tenteng kok. 40 ke atas tuan-tuan, kok orang mandek apik, ya, masuk amalannya makin teruk ataupun tak berubah menjadi kebaikan, maka kata Rasulullah masih belum berubah lagi, melebihi kejahatannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka layaklah dirinya mempersiapkan untuk memasuki api neraka. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apakah hijrah yang baik? Apabila umur kita telah menjangkau 40 tahun dan seterusnya 40 tahun ke atas tuan-tuan. Yang pertamanya tuan-tuan, apa yang perlu kita buat tuan-tuan umur 40 ni, perubahan yang perlu kita buat, iaitu pertamanya, Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati. Pertamanya tuan-tuan, umur dah mencapai 40 ni tuan-tuan, kita kena banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengeluh lagi. Dah sampai umur 40 ni tuan-tuan hadirin hadirat, jangan suka mengeluh, kurangkanlah mengeluh. Kalau sebelum 40 ngeluh air kerja ni, kabeh ora cukup. Wis 40 ki nerimalah. Saono ni. Ya. Kadang-kadang tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita menghadapi cuaca pun kadang-kadang tak bersyukur. Allah, ini bukan tuan-tuan, tuan-tuan semua jempol-jempol semua. Ini orang kutub utara yang tak ada orang, Diberi panas yang ngeluh. Kok dino-dino udan ai to makmu yo. Wis tuku racun lo, racun sentuh wis tak tuku. Udan kapan arek ngeracun? Tengok hujan mengeluh. Allah Ta'ala bagi panas pula. Panas jepret ni, orang Jawa ngomong panas jepret lah ngangkuk kono. Okay, ni tak reti lah, ya. Bodoh je. Dikai panas jepret pun ngeluh juga, yo panas tenan makmu yo. Ada kerja kau orang kepenak tu. Kerja Siti wis panas kek pelon ni, okeh ngono. Ndak se gentayangan kening panas ora tahan, wis ono darah tinggi, ya tengok. Beri panas pun mengeluh, mana syukurnya? Mana syukurnya tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ya, kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita fikirlah tuan-tuan. Kalau umur dah 40 macam saya ni. Tuan-tuan ni muda-muda lagi. Baik anak-anak yang kat belakang tu. Ada 2 orang tu. Belum 40, masih belas-belas tahun. Masa kita belah-belah tu budak-budak sekolah rendah, dah ada isteri belum? Tak ada. Tak payah budak rendah lah. Ini cerita saya lah, bukan tuan-tuan. Saya tunang umur 18 tahun. Jangan tanya jadi ke tak tu, jangan ditanya. Isteri pertama saya 23 tahun. Isteri pertama pula. Saya bernikah 23 tahun. Masa tu saya jadi guru agama umur 19 tahun. Ya, saya jadi guru agama 19 tahun sambil sekolah Arab. Saya mohon jadi guru agama dapat. Masa tu nak jadi guru agama mudah. Ada SPM, ada Dajahaz. Arab tak ada pun dapat. Tapi sekarang kalau tak ada Arab, memang tak dapat lah tuan-tuan, ya. Masa tu lagi-lagi lelaki. Masa tu gaji saya 399. Masa bujang gaji 399. Je kau yang mana juga. Ya tuku ni so motor Yespai. Bulanan 100 lebih. Ya ndak ono rumah ya ora nyewa rumah ya ora tuku kendil ya ora peti ais lagi ndak ono. Mesin basuh ya ndak ono. Ya duit entek juga. Entek juga. Tapi apabila umurnya dah 23, dah berumah tangga, istrinya baru 1, gajinya sama juga. RM399. Alhamdulillah. Yo iso nyewa rumah, yo iso tuku kereta kancil, yo iso tuku beras, yo iso tuku garam, yo iso tuku apa nih? Kendil, yo iso tuku kuali, yo semacam-macam lah. Ni tak cerita ni tengah buat telur kau. Saya tak tukar lagi, ya. Tengok. Kita rupa-rupanya bernikah tuan-tuan. Isteri tu insya-Allah membawa rezeki, ada rezekinya. Itu baru 1. Kalau 2 mungkin banyak lagi lah katnya. Ya nek wani lah. Kata guru saya, beras waras keras, ya. Kalau ekonominya okey lah.
Kalau waras sehat, insya-Allah. Kalau dah kena gawat ni, lupakan ajalah. Dah sehat ni macam okey lagi. Yang ketiganya keras. Ya, kalau lembik tak payahlah ya, ubat dulu. Ya, beras waras keras tuan-tuan. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, begitu juga anak. Ya, sebab itu orang-orang dulu tuan-tuan, arwah atuk saya kerjanya ngaik kelapa je. Ya noreh. Masa lapang sore nandur pokok tomato, nandur pokok kacang panjang. Nyambil air naik piro? 14 tuan-tuan. 14. Nang suruh ke ono anak isi 14 pula. Sing wong biyen aku ora takon ah. Saiki paling rame pun 5 pun hebat lah. Angger tahun siji, gaduh-gaduh entuk siji, gaduh-gaduh entuk siji. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah 14 yo kabeh dadi wong kabeh. Jadi wong, ora jadi beruk lah. Memanglah di wong tu jadi beruk. Jadi orang tu maksudnya anaknya kebanyakannya jadi orang yang berguna. Kerana apa orang dulu walaupun anaknya ramai, dia syukurnya tu yakin Allah Ta'ala yang kurniakan rezeki, dia bersyukur kepada Allah. Tapi sekarang ni tuan-tuan, termasuklah saya, kadang-kadang yang abang nak tambah lagi lah, boleh tak tambah anak? Beli pampers pengkongsi, nak tambah anak. Bayar anak pengkongsi, nak tambah anak. Nanti kita boroi apa badan data apa data cun abah bising. Macam-macam alasan. Ya, tapi orang dulu yakin walaupun setahun satu tuan-tuan. Kerana apa? Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga orang buat kajian, kenapa orang dulu anaknya ramai-ramai? Bersyukur tu satu. Sekarang ni macam mana? Balik macam ni, lampunya terang macam ni. Saya dulu sekarang pergi kerja pukul 6.30 pagi. Balik kerja pukul 11 malam. Balik lampu terang lagi. Mandi, tidur kat atas katil. Tak patutnya tidur terus. Satu pegang gepeng juga. Gepeng tahu? Pegang handphone. Yang omanya tengok Facebook. Yang sayanya tengok besok apa yang kerja yang perlu dibuat. Sampai turun pukul 2. Tapi mbien nggo lompu omplek. Nggo minyak makan. Ke umah orang patio kedi, ditiup angin, tingkap beta terbuka, tiup angin meneh, sentere mati. Kentut terus tipu dia. Senternya mati. Pukul 9 wis turu. Alhamdulillah nikmat. Itu cerita aja tuan-tuan ya. Yang pentingnya tuan-tuan amalkanlah satu doa yang Rasulullah ajar tuan-tuan. Yang mana Rasulullah ajar pada Muaz bin Jabal. Rasulullah pegang tangan Muaz, wahai Muaz, aku sayang kamu kerana Allah. Itu kita sunnah tuan-tuan. Kalau kita jumpa, kita melahirkan sayang pada sahabat kita, pada ibu kita, itu satu sunnah. Saya sayang kamu kerana Allah. Kita jawab, semoga Allah menyayangi kamu kerana kamu menyayangiku kerana Allah. Macam kita telefon mak kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang saya dengan mak. Bagus tu. Mak pun jawab, semoga Allah pun menyayangi kamu kerana sayang mak kerana Allah. Itu satu sunnah tuan-tuan. Wahai Muaz, setiap kali kamu selepas solat, solat fardu ke solat sunat, bacalah doa ini yang imam baca selalu tu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku supaya sentiasa zikir, ingat pada Allah, sentiasa bersyukur kepada Allah, dan sentiasa memperbaiki amal ibadah kita kerana Allah. Jadi umur 40 ni jangan mengeluh lagi. Walah makmum isinya ngeluh. Bang, kita ni dah 40 lebih kok, tunggangan ni kok motor kereta kancil air, kan? Isinya mengeluh macam tu. Kita sebagai suami, yo kita kau urip kapan ada kepenak kaya wong kaya yo, engko apa EX70, EX50, Wallfire, Alphard, macam-macam yo. Cok kaya ngono. Kita sebagai suami kena bagi pendidikan pada isteri, betul? Ngomai, ngingoni, ngeloni, ngayemi, ngayomi. Ingat lagi kan?
Orang lelaki sediakan rumah, ngomahi, ngingoni nafkah zahir, makan minum pakaian, ngelon ni tu tak payah haja, nafkah batin, ngayemi beri kedamaian, ngayomi beri pendidikan. Kalau isinya mengeluh macam tu, yang bersyukur yang walaupun kita ada kereta kancil warnanya dah pudar. Ini yang kita kancil jangan terasa pula. Ni contoh. Ustaz kikungan. Ini kalau betul kitanya kancil, dia terasa hati. Aku pun ono juga kereta kancil di rumah. Kita syukur yang setidak-tidaknya kita ada kereta kancil. Ada orang tu tuan-tuan ni yang cuma ada motor aja. Motornya pula tak ada kabel. Kabel tahu? Kabel tak ada. Ada enjin dengan badannya je. Motor ceketeng. Syukur kita ada kancil. Yang ada motor pun bersyukur. Bersyukurlah yang kita ada motor. Ada orang tu yang dah lah kereta tak ada, motor tak ada. Kita buruk-buruk pun ada motor juga, motor ceketeng ni. Ada orang cuma ada basikal aja. Kan jadi syukur juga. Yang naik basikal pula jangan meloh. Ya abang, kita cuma ada basikal jagoan aja. Kalau dulu basikal rally, ya. Kalau yang laki ada balaknya. Kalau tak laki tak ada balaknya gitu. Syukur yang kita ada juga basikal. Ada orang basikal pun tak ada, motor pun tak ada, kereta pun tak ada. Jalan kaki aja yang dia. Yang jalan kaki pun macam mana nak bersyukur. Tengok orang yang lebih rendah lagi. Tu Rasulullah ajar. Bang, kita kok cuma jalan kaki aja tu. Syukur yang setidak-tidaknya kita boleh berjalan yang ada hikmahnya yang kita berjalan baca bismillah setiap langkah tu yang pahalanya besar. Yang ada orang yang dah tak boleh berjalan, duduk kat kursi roda yang kena gaut. Contoh yang gaut yang terasa pula. Yang dah gaut dekat kursi roda pun bersyukur. Aku yang abang ni jangan mengeluh, abang kat kursi roda ni syukur. Walaupun gaut mesti kuat lagi yang, jangan takut. Contohnya ada yang lebih susah lagi. Dia duduk atas katil aja yang, atas katil. Yang atas katil pun kena bersyukur. Yang jangan mengeluh, jaga abang. Abang bersyukur juga walaupun duduk atas katil. Ada kawan abang ni malah lebih muda, bukan duduk atas katil, dah duduk dalam kubur yang dah meninggal. Bersyukur abang atas katil ni masih bernyawa. Setidak-tidaknya abang boleh bertaubat, setidak-tidaknya abang boleh berzikir lagi yang. Kalau boleh macam tu. Dalam bab dunia ni tuan-tuan, ya, supaya kita bertambah syukur, tengok yang bawah. Tapi kalau businessman jangan tengok yang bawah. Tengok yang atas. Aku niaga peruntuk sebulan cuma dapat 1,000 aja. Dia boleh dapat 10,000. Aku nak macam dia, nak dapat 10,000. Tak apa. Tapi dengan cara yang betul, belajar dengan dia, tidak melanggar hukum-hukum Allah dalam mencari rezeki. Orang Islam ni kena kaya. Bukan tak suruh kaya. Kalau orang Islam tak kaya, macam mana nak keluarkan zakat? Macam mana nak membantu saudara-saudaranya yang lain? Tetapi dalam bab ibadah, dalam bab akhirat, jangan tengok yang sebelah bawah. Engkau ni kau sembahyang berjemaah, kau gur maghrib air. Faham saya cakap ni? Kau cuma sembahyang berjemaah, kau sembahyang maghrib aja. Lepas maghrib kau balik orang ketok. Kira okey lah tu. Ada orang sembahyang seminggu sekali je, mam. Sembahyang Jumaat kira okey lah aku ni. Sembahyang maghrib datang juga. Dalam bab tu janganlah macam tu. Dalam bab ibadah kita tengok orang atas. Ya Allah, aku ni umur 48 kok sembahyangnya kok cuma sembahyang maghrib aja berjemaah. Ya Allah. Atuk tu dah pakai tongkat umur 84. Minta maaf ya, bukan nak atuk bukan. Atuk tu dah pakai tongkat umur 84. Kok boleh sembahyang waktunya kok cukup 5 waktu. Ya Allah. Kan? Dia 84, aku 48. 84 boleh sembahyang berjemaah cukup. Aku 48 yang masih sado lagi, ada hati nak anu lagi. Kok tak boleh sembahyang berjemaah 5 waktu? Macam tu. Kalau boleh macam tu, dari sebab ibadah ni kita tengok orang yang lebih atas. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat, sebab itu tuan-tuan,
di antara perkara yang dijanjikan oleh Allah. Kalau kita buat 4 perkara, pasti Allah Ta'ala bagi 4 perkara. Ya? Kalau kita buat 4 perkara ni, pasti Allah Ta'ala bagi 4 perkara. Pertama, kata seorang ulama yang bernama, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Imam Abu Muhammad Abdullah bin Fadal. Kalau kita buat 4 perkara, Allah Ta'ala bagi 4 perkara. Pertama, kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah Ta'ala bagi apa? Allah Ta'ala akan tambah akan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Yakinlah tuan-tuan. Dapat sawit kok melawas, alhamdulillah. Jangan mengeluh. Ya, jangan mengeluh. Yang kedua, kalaulah kita berdoa, rajin berdoa, ya, Allah Ta'ala akan terima doanya. Allah Ta'ala janji akan terima doanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang ketiga, kalau kita minta ampun kepada Allah, Allah Ta'ala akan terima apa yang kita minta ampun kepada Allah. Kalau kita bertaubat, Allah Ta'ala akan terima akan taubatnya. Ya, lakukanlah 4 perkara itu tuan-tuan. Sebab itu cerita bersyukur ni tuan-tuan, ada cerita lah. Ini bukan cerita para nabi, bukan para rasul. Nak diceritakan macam cerita orang para salafus soleh. Ada seorang pakcik ni, hartanya tak ada. Tak macam tuan-tuan, hartanya banyak. Ya, amin. Ya. Hartanya apa? Ada seorang anak lelaki, wis duduk, betul wis duduk no. Dan ada seekor kuda betina. Kuda betinanya ni tak berapa nak buat kerja. Suka berdandan aja. Kuda betina suka berdandan. Suruh angkat air apa semua dia tak berapa nak, tak nak. Lalu orang pun kata, Pakcik ni ada kuda betina aja. Tengok macam bersolek aja, malah nak buat kerja. Pakcik tu kata apa? Yang tak baik tak semestinya tak baik. Yang baik tak semestinya baik. Itu aja jawapannya. Tak lama kemudian pakcik tu tertidur. Sekali tangi, kuda ni wes jarik siji. Hilang pula. Dia cuma ada kuda dengan anak lelaki tu. Kudanya hilang. Pakcik dah tak ada harta lah ni. Kuda betinanya walaupun tak rajin kerja, setidak-tidaknya pakcik ada harta. Pakcik kudanya dah hilang. Pakcik tu cakap apa? Yang tak baik tak semestinya tak baik. Yang baik tak semestinya baik. Pakcik ni buang masa betul. Orang tanya dia jawab pasal apa pula. Rupa-rupanya tuan-tuan, tak lama kemudian 5 dino 6 dino, kuda ni kok balik. Kudanya kuda betina balik. Kok nggawa kuda 6 ekor. Nggawa konco-konco ni. Rupanya kuda yang betina tadi tu, dia pergi ke hutan. Wang kuda betina ya ayu ngono. Jadi kuda-kuda liar ni suka dekat hutan. Arak ngurat kuda betina ni, faham tak ya? Jadi ikut balik. Jadi kuda pakcik ni daripada seekor jadi 7 ekor. Wah pakcik, kudanya dah balik, banyak bawa kawan-kawannya. Pakcik tu cakap apa? Yang tak baik tak semestinya tak baik. Yang baik tak semestinya baik. Itu aja jawapannya tuan-tuan. Tak lama kemudian yang 6 ekor tu kudanya kuda liar. Daripada hutan. Jadi anak lelakinya nak jinakkan. Nak jinakkan kuda senang ke tak? Senang? Payah. Acik ada beli kuda? Tak ada. Tapi betul ayahlah ustaz dengannya. Jadi kuda liar tuan-tuan, sekali nak diajar, nak dijinakkan, ditendang anak lelakinya. Jadi OKU. Jadi orang kurang upaya, orang istimewa, ditendang dengan kuda nak jinakkan tadi. Tengok pakcik, anak pakcik dah jadi OKU. Yang baik tak semestinya baik. Yang tak baik tak semestinya tak baik. Itu aja jawapannya tuan-tuan. Kalau kita dengarnya tu pekel juga ya. Jawab kau yang ngono. Ringkaskan cerita, tak lama kemudian pihak pemerintah
memerintahkan, dia nak menghadapi pihak pemerintah ni menghadapi tentera musuh, maka dia mengerahkan tentera-tentera pergi ke kampung-kampung, dia mengerahkan orang-orang bujang suruh ikut tentera, dipaksa. Rupa-rupanya sampailah kampung pakcik tadi, yang bujang-bujang semua dikerah kena jadi tentera. Jadi anak pakcik ni terselamat jadi tentera. Sebab apa? Kakinya dah tempang jadi OKU. Yang baik, yang tak baik tak semestinya tak baik. Yang baik tak semestinya baik. Semua ada kelebihan kan? Tak lama kemudian ditakdirkan yang pergi perang bujang-bujangnya kafir, mati kafir. Jadi orang lelakinya kurang betul. Maka yang ditinggal anak dara yang banyak dekat kampung. Ada rapi kalau siapa? Nak lagi kalau tuan-tuan ada mungkin boleh rapi dengan kawan-kawan. Masalahnya tuan-tuan tak ada. Nak kahwin dengan siapa? Jadi alhamdulillah pakcik tu ada anak bujang yang OKU, dipinang dengan perempuan yang cantik, yang paling kuaya dekat kampung tersebut. Padahal ada tempang tu, yang tak ada gigi pun tak laku. Ni tempang boleh laku tuan-tuan. Pakcik bertuahnya anak pakcik dapat kahwin orang kaya walaupun OKU. Yang baik tak semestinya baik, yang tak baik semestinya tak baik. Ceritanya sampai situ ajalah. Kalau saya cerita sampai ber-12 ni. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, setiap apa yang berlaku itu kita kena bersyukur. Ada hikmahnya yang Allah Ta'ala tahu, yang kita tak tahu Allah Ta'ala tahu. Terima, jangan mengeluh. Dan yang kedua tuan-tuan, umur 40 yang pertama jadi apa? Abdan sakura. Jadi hamba yang bersyukur. Jangan suka mengeluh-mengeluh lagi 40 ni. Bersyukur kepada Allah di atas apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Yang keduanya tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, umur 40, wa ala walidayya, berbuat baiklah kamu kepada ibu bapa kamu. Kita dah umur 40 ke atas ni, walaupun di antara tuan-tuan ni mungkin ada yang umurnya 40 lebih, 50 lebih, 60 lebih, betul. Sengono wis ono anak wis rapi untuk mantu, untuk putu kan. Dalam masa yang sama, walaupun kita dah ada menantu, kita dah ada cucu, dalam masa yang sama kita masih lagi ada ibu bapa. Jangan lupa kita berbuat baik pada ibu bapa. Faham tuan-tuan? Umur 40 ni, kalau sebelum, maksudnya bukanlah umur 40, sebelum 40 ni jangan buat baik pada mak bapak. Kalau dah buat baik sebelumnya, alhamdulillah. Ini yang sebelumnya tak, jarang buat baik dengan mak bapak. 40 pun sama je, jangan. 40 berubah. Berbuat baiklah pada ibu bapa kita ataupun salah seorangnya yang masih ada. Kalau tak nanti kita menyesal tuan-tuan. Walaupun kita ada mak dan ayah, ada menantu, ada cucu, ada mak dan ayah lagi, kita jangan terlepas pandang. Kita kena berbuat baik pada mak ayah kita. Kerana redha Allah bergantung redha ibu bapa kepada kita. Saya teringat tuan-tuan, satu masa Rasulullah ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ketika di Mi'raj, lapisan langit yang pertama, mula-mula Rasulullah dengan malaikat Jibril, malaikat Mikail sampai ke lapisan langit dunia, Babul Habzah. Yang dijaga pintu langit dunia tu diceritakan nama malaikat tu malaikat Ismail. Di bawahnya ada 70,000 malaikat. Setiap satu daripada 70 tu, 70,000, bawahnya ada 70,000 lagi malaikat. Sebab itu malaikat ni adalah bilangan makhluk Allah yang paling banyak sekali. Sampai lapisan pertama bertemu Nabi Adam. Lapisan kedua jumpa Nabi Yahya, dengan Nabi Isa. Dan sampai lapisan yang ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai Sidratul Muntaha, sampai tingkatan seterusnya Mustawa, malaikat Jibril kata, "Ya Rasulullah, setakat inilah sahaja aku dapat menemani kamu.
sekiranya aku melangkah lagi satu langkah, lapisan langit seterusnya, nascaya terbakarlah aku ya Rasulullah. Dia tak dapat menemani Rasulullah lagi. Sampailah Rasulullah naik sendiri sampai dengan lapisan yang tertinggi. Sampai aras tu, malaikat pun tak sampai lapisan langit tersebut, Rasulullah ternampak kelibat manusia. Dalam kitab Mar'atus Salikin ada 3 golongan yang Allah naungi di bawah naungan aras. Ketika itu tak ada siapa yang boleh memberi perlindungan naungan melainkan Allah. Allah Ta'ala muliakan kedudukan roh tersebut. Siapakah 3 golongan tersebut, tuan-tuan? Yang pertamanya, orang yang dalam masa hidupnya lidahnya dibasahi dengan zikrullah. Lidahnya dibasahi dengan zikrullah. Lagi-lagi dah umur 40 ni, rajin-rajinlah kita berzikir lidah kita. Ni terutamanya zikir yang jahar. Zikir sir tu, wah lagilah tuan-tuan. Kadang-kadang janganlah imam asas setiap waktu baca subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sekali jadi 100. Mam kok setiap waktu membaca kuya dawa to kapan arep balik to? Maghrib kalau isya, maghrib kalau subuh wis lah, sing lain Al-Fatihah aja. Tapi bukan tuan-tuan janganlah tuan-tuan. Kita ni orang awam baca zikir tu pun dah macam ahli surga tuan-tuan. Tapi kalau ahli sufi tuan-tuan, orang-orang tasawuf tuan-tuan, ya Allah, nafas dia pun zikir. Nafas dia pun zikir. Tuan-tuan pernah kira 1 jam tuan-tuan tarik nafas, hembus nafas berapa kali? Pernah kira? Cubalah kira nanti. Baring. 1, 2, baru 10 tertinggal. Kalau dikira nafas kita dah tak normal, betul tak? Kita mikir kan, dah tak betul. Kaya baca dalam kitab 200 Nasim tu, lumrahnya 1 jam tu 180 kali. 24 jam 100 cakap bahasa Inggeris pula. 180 darat 24 jam sama dengan berapa? 4,320 gitulah. Sebab itu tuan-tuan, setiap nafas ahli sufi ni zikir Allahu, Allahu, Allahu tuan-tuan. Ya, kita banyakkan zikirlah tuan-tuan. Dia baca selawat, kalau boleh 1 hari 1 malam, jangan kurang 100. Baca selawat Jibril pun dia tak sebut selawat panjang, selawat pendek. Dapat selawat Jibril pun okeylah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kan pendek. Dapat 100 kali tuan-tuan, Allah Ta'ala sempurnakan 100 hajatnya. 70 Allah Ta'ala sempurnakan dekat akhirat hajatnya. 30 Allah sempurnakan hajatnya di dunia. Banyakkan baca istighfar, banyak-banyak. Bacaan istighfar yang paling afdal lagi waktu sahur. Kita baca istighfar astagfirullahaladzim tu bila-bila masa boleh. Tapi yang paling afdal sekali pada waktu sahur. Dan nak sebelum masuk waktu subuh. Kita dah sembahyang tahajud, tutup sembahyang witir, kok ada masa lagi nak menuju waktu subuh, banyakkan baca istighfar. Itu waktu yang terbaik. Buka surah Az-Zariyat ayat 27 dan 28. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Baca ulang-ulang banyak kali tuan-tuan. Jadi banyakkan berzikir tuan-tuan ya. Yang kedua, siapa yang Allah Ta'ala muliakan rohnya tu di bawah naungan aras. Pertama, orang yang berzikir kepada Allah dalam masa hidupnya. Hatinya berzikir, tubuh badannya berzikir, lidahnya berzikir. Yang kedua, dalam masa hidupnya suka mengimarahkan, suka memakmurkan rumah Allah. Macam tuan-tuan ni hadir. Siapa yang jadi AJK jangan mengeluh. Aku bukan apa yang lau AJK ni. Tak apa. Launya lagi. Akhirat tuan-tuan, fikirkan macam mana nak ramaikan jemaah ni. Hari jawatan kuasa fikir. Wah, kita perlu tambah aircon. Ni dah cukup, jangan tambah lagi. Tambah aircon. Oh, kita buat pagi tu, kita buat siapa anak-anak yang pergi sekolah, kita kasih duit saku. Kenapa? Anak-anak, kalau anak-anak sekolah darjah 2, 3, takkan dia pergi sendiri. Tentu mak bapaknya, ayahnya setidaknya hantar anak dia. Kasih mula-mula RM2 seorang. Orang nampak besok kasih yang RM5, mana tahu.
Jadi anaknya pergi, bapaknya pun ikut pergi. Habis yang tak ada anak, kita buat iklan sikit. Panggil penceramah. Jangan Ustaz K, orang tak nak pergi. Ustaz K siapa? Saya lah. Orang tak nak pergi, panggil lah yang ni sikit. Kuliah subuh, jamuan, kambing golek. Buat promosi besar sikit. Tak apalah, mula-mula nak kena makan kambing golek. Lama-lama dia rasa seronok. Itu contoh. Ada kat masjid utara sana, saya terlupa lah masjid tu. Ramai betul subuh. Budak muda-muda nak pergi kilang tu sanggup pergi surau dulu. Kenapa ramai macam ni bang pergi subuh? Sini dia buat cabutan nama bertuah. Hadiahnya motor Y suku. Itu baru Y suku, bukan Y penuh. Kalau Y penuh lagi ramai tuan-tuan. Ini betul. Jadi budak-budak muda tu datang. Tak dapat Y suku. Tapi lama kelamaan dia tak dapat Y suku pun, dah rasa seronok dia. Rasa seronok nak pergi masjid. Cubalah buat. Ustaz cakap je, sponsor lah Ustaz. Contoh, saya cakap utara je. Jadi AJK ke apa ni? Jemaah memakmurkan, mengimarahkan ni. Ya Allah, ganjarannya besar. Nombor 3, siapa yang Allah Ta'ala muliakan? Nombor 3, iaitu orang yang dalam masa hidupnya dia berbuat baik pada ibu bapa. Kan saya cakap tuan-tuan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kelebihan orang yang berbuat baik pada ibu bapa ni, Allah Ta'ala di antara caranya, Allah Ta'ala nak panjangkan umurnya. Di antara kelebihannya, tuan-tuan, kalau orang puji, jangan lupakan Allah. Tuan Haji umur 74 macam 47 lah. Tengoklah kita makan setiap pagi, minum susu kambing, tongkat Ali. Keturunan kita memang umur panjang-panjang. Jangan sombong. Pertamanya tuan-tuan hadirin hadirat, kalau orang puji, kita jangan lupakan Allah. Tuan Haji umur 74 macam 47. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Itu jawapannya. Itu yang sebaiknya. Ini berkat juga daripada doa kamu. Panjangkanlah hatuk, semoga panjang umur dalam keimanan. Dan saya doakan kamu juga dipanjangkan umur dalam keimanan. Itu penting. Kita jangan jadi orang yang sombong. Jangan lupakan Allah, tuan-tuan. Jadi hadirin hadirat, kan saya dah cerita dulu, dalam zaman Nabi Daud, tuan-tuan, Nabi Daud berjumpa malaikat Israel. Betul? Malaikat Israel tugasnya apa? Cabut nyawa. Wahai malaikat Israel, saya nak tanya saudara saya sebelah hadapan tu umurnya tinggal berapa hari? Abang tu dah mula takut saya tunjuk sana. Kejam mata dah dia. Tunjuk sana lah. Wahai malaikat Israel, saudara saya tu umurnya kerek pilang dino. Kata malaikat Israel, umur saudara kamu tu tinggal 6 hari. Maka Nabi Daud dengan malaikat Israel pun berpisah. Apabila masuk hari ke-6, Nabi Daud pun perhatikan aja, saudara aku ni nak meninggal ni. Yang gali liang, siap-siap ya. Tak lama lagi ni ada orang meninggal ni. Yang cakap Nabi Daud, yang lain standby je lah. Rupa-rupanya saudaranya tu waktu pagi hari yang ke-6 tak meninggal. Lepas zuhur tak meninggal. Lepas asar tak meninggal. Dah masuk maghrib hari yang ke-7 tak meninggal. Hari yang ke-8 tak meninggal. Hari yang ke-9 tak meninggal. Hari yang ke-10 tak meninggal. Hari yang ke-11 tak meninggal. Hari yang ke-12 tak meninggal. Hari yang 13 tak meninggal. Penat mulut saya. Sebulan tak meninggal. 2 bulan tak meninggal. Setahun tak meninggal. 2 tahun tak meninggal. Kata orang Jawa, Nabi Daud ni batin, cakap dalam hati. Malaikat Israel ini silap tengok orang ke? Umurnya kata tinggal 6 hari, ini dah 2 tahun tak meninggal. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia tetap mati juga saudara Nabi Daud tu. Sepatutnya umurnya tinggal 6 hari, tapi Allah Ta'ala panjangkan umurnya jadi berapa tahun? Jadi 20 tahun baru meninggal dunia. Maka Nabi Daud pun barulah berjumpa dengan malaikat Israel. Wahai malaikat Israel, kau cakap saudara aku tinggal 6 hari. Ini apa dah jadi umur 20 tahun baru meninggal, kau silap ke? Kata malaikat Israel, aku tak silap wahai Nabi Daud. Memang pada awalnya hari yang ke-6 dia tak meninggal. Tapi Allah Ta'ala tak bagi tahu meninggalnya bila.
waktu subuh, waktu asar. Tapi apabila nak masuk matahari yang ketujuh, Allah Ta'ala perintahkan, tangguhkanlah untuk menyabut nyawa saudara Nabi Daud. Apakah amalan yang dilakukan oleh saudara Nabi Daud? Kata malaikat Israel, saudara kamu itu dalam masa hidupnya, dia suka berbuat baik pada ibu bapa, kaum kerabat dan jiran tetangga. Jadi dah nyesat azan dulu, nanti kita sambung sikit lagi insya-Allah. InsyaAllah sama sikit lagi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, umur 40 tadi ni, pertama kita menjadi abdan syakura. Yang keduanya, berbuat baiklah pada ibu dan bapa. Lagi-lagi yang ibu bapanya masih hidup. Kalau ibu bapanya dah meninggal dunia kedua-duanya, sebagaimana yang saya terangkan dulu, pertamanya kita jadilah anak yang soleh.
Yang perempuan jadi anak yang solehah. Itu yang paling menggembirakan arwah mak bapak kita dalam kubur. Kita jadi anak ni masih hidup di atas dunia, kita menjadi anak yang soleh, jadi anak yang solehah, itu hadiah yang sungguh menggembirakan arwah mak bapak kita. Yang keduanya, kita jangan lupa mendoakan arwah mak bapak kita. Walaupun membaca Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sahira. Sungguh bermakna bagi dia. Yang ketiganya, kita jangan lupa titipkan pahala untuk dia. Ini kadang-kadang kita lupa. Kita pergi surau, lagi-lagi waktu subuh, kita derma, contohnya masukkan tabung surau RM5 ke RM10, ikut kemampuan lah. Titipkan pahala, niatkan pahalanya untuk arwah mak bapak kita. InsyaAllah sampai. Bukan setakat pahalanya tu sampai pada arwah mak bapak kita, anak yang mentitipkan pahala tu pun dapat pahala juga. Dan di antara yang kita kadang-kadang lupa, di antara doa yang mudah mustajab ni selepas kita bersedekah. Contohnya tuan-tuan masukkan tabung tu, sebaik-baiknya satu kali sedekah satu hajat lah. Walaupun banyak hajat boleh, tapi kata guru saya sebaik-baiknya satu kali sedekah satu hajat. Jangan masuk 50 sen, mintanya daripada waktu maghrib sampai waktu isyak. Bukan tak boleh, boleh. Itu jangan lepaskan tuan-tuan. Yang ketiganya, kita nak buat baik pada mak dan ayah kita. Selain kita niatkan kita titipkan pahala, kita sedekah dan sebagainya, wakaf ke niatkan pahala untuk arwah mak bapak kita. Yang keempatnya, kita menghubungkan kawan-kawan ataupun saudara mara arwah mak bapak kita. Dan yang kelimanya, supaya kita terhindar menjadi anak yang derhaka, sering-seringlah kali ziarahi tanah perkuburan mak dan ayah kita yang telah kembali. Ini kadang-kadang nak tengok kubur mak ayah pun saking rajinnya tu tahu letak kat mana. Saking rajinnya ke jadi tuan-tuan amalkanlah 5 perkara tu. Dan yang ketiganya, kalau umurnya dah 40 ke atas, yang ketiganya wa an a'malan salihan tardahu. Kalau dah umur 40 tahun ke atas ni tuan-tuan, lakukanlah amal yang diredai oleh Allah. Yang tak diredai oleh Allah, tinggalkanlah. Contohnya kawan kita ajak, yuk kita pergi main judi mesin jom. Bukan setakat umur 40, lagi-lagi kalau dah 40 ke atas, tinggalkanlah, minta maaf saya tak boleh ikut. Haram, ya. Biar saya lebih suka hidup macam ni daripada hasil yang haram aku tak suka. Dahlah, jangan main judi-judi mesin ni, berdosa, tak berkat. Bagi nasihat terus. Dah umur 40 tahun ke atas, jom pergi surau, jom kita pergi majlis ilmu. InsyaAllah, Alhamdulillah, InsyaAllah saya pergi. Isinya ajak, bang besok hari Senin kita nak puasa, jom bang kita puasa sunat sama-sama. InsyaAllah nanti abang sama-sama. Maksudnya amalan-amalan yang diredai oleh Allah kita lakukanlah. Amalan-amalan yang tak diredai oleh Allah kita tinggalkanlah. Jom kita curi kelapa sawit belah sana tu, macam tak dipetik aja, daripada membazir baik kita ambil aja. Astagfirullahaladzim, mencuri itu haram. Tak nak lakukan. Jadi umur 40 ni lakukanlah amal-amalan yang diredai oleh Allah. Yang tak diredai oleh Allah tinggalkanlah. Dan yang keempatnya tuan-tuan, umur yang 40 ni kita kena apa tuan-tuan? Inni tubtu ilaik. Hendaklah kita bertaubat. Umur 40 tahun lebih ni tuan-tuan, jangan kita lambat-lambatkan bertaubat. Sebab itu kan ada 5 perkara yang jangan dilengah-lengahkan. Pertama tuan-tuan hadirin hadirat, yang jangan dilengah-lengahkan apabila masuk waktu solat, jangan kita lengah-lengahkan. Sesegera mana yang mungkin kita solat berjemaah, solat fardu. Yang lelaki berjemaah lah di masjid ataupun di surau. Jangan dilengah-lengahkan. Kalau kita dah biasa solat di awal waktu, kalau buat kerja macam orang kepenak ya, kau orang macam sebab tak kena je. Sebab kita dah kerjakan awal waktu. Kita pun nak pergi ni, nak pergi ke surau ni, jangan fikirkan diri kita aja. Kita tengok keluarga kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Kita nak pergi kerja, nak pergi surau ni, fikirkan yang
Ni dah maghrib, ni abang nak pergi masjid ni, nak masuk surga tak dengan abang? Nak bang? Kalau nak, dah jangan main gepeng aja, tutup TV-nya, ambil wuduk, ajak anak daranya tu sembahyang sama-sama. Latih anak dara awak tu jadi imam, ya? Tak tegur. Putus, yang penting aku sembahyang. Besok kalau dia tak sembahyang, kita sebagai suami kena tanya. Tak saya cakap tadi ngayomi. Yang perempuan pula kena ada 5 bakti, hati-hati, gemati, gemi, ules asi. Yang perempuan ada 5 pula. Nanti balik sampaikan ni. Perempuan ni supaya nak mudahkan masuk surga, bertambah guyup dengan suami, kata orang Jawa, bakti, hati-hati, gemati, gemi, ules asi. Gitu cakap. Maknanya apa bang? Yemboh balik duit. Bakti ni, orang perempuan pertama kena patuh pada suami. Dah yang jangan main gepeng dah maghrib ni. Nak masuk surga tak dengan abang? Nak bang? Dengar cakap abang. Jangan main gepeng, nanti nak main nanti. Ambil wuduk, sembahyang berjemaah dengan anaknya. Kena patuh tak? Kena patuh tak? Kena patuh lah. Itu perkara yang betul. Ni ke mana nak ke pasar ni? Kenapa pakai tudung ni? Tak seksi lah. Cuba seksi-seksi sikit. Isi abang cantik orang puji. Seronok juga abang ni. Kena patuh, nak patuh ke? Janganlah patuh benda yang suruh dedah orang ni. Tak payah. Bakti, hati-hati. Akti ni berwaspada menjaga kehormatan. Isteri kita ni kena berwaspada menjaga kehormatan. Suami pun kena juga. Jangan jajan kat orang lain. Jajan nanti jajan. Weh sono lanang golek wong lain. Ni kadang-kadang kan ada persatuan apa union apa? Bekas sekolah tu. Tu pun hati-hati tu. Godaknya besar tak ya. Union ya, nak sebut tak pandai. Kadang-kadang jumpa kekasih lama. Minta nombor telefon, WhatsApp. Kok romantik pula? Abang aku tak romantik. Tu godaan semua tuan-tuan. Hati-hati ya, kena hati-hati. Jaga maruah. Bakti, hati-hati. Gemati ni beri perhatian pada suami. Suami pun kena beri perhatian pada isteri. Isteri kena perhatian. Lakinya kalau minum air suka kopi gebres, tak manis. Betul? Contoh. Suaminya saiznya, seluarnya saiz 42. Saiz seluar pun tahu. Contoh. Suaminya suka makan lemak yang lembut sebab tak ada gigi. Sebab apa? Perhatian. Kalau boleh macam tu. Ya, kena bagi perhatian. Sebab tu orang-orang dulu tuan-tuan, dia bercinta lepas nikah kebanyakannya. Betul? Tak kena dikahwinkan, bercinta lepas nikah. Tapi saya tengok atuk saya tu, sediakan air. Batuk aja, air keluar. Apa? Dia keluarkan jubah dengan kain plekat nak pergi surau. Aum apa? Ajak tidur. Tengok orang dulu ya. Cinta tak lama, main dehem aja faham. Ya, itu kenapa beri perhatian. Dah tu jangan cerita lah. Dia tak habis tajuk ni. Itu gemati. Gemi apa? Gemi ni tuan-tuan, orang perempuan kena membantu suami dalam pengurusan rumah tangga, dalam pengurusan ekonomi. Jangan semua sikit-sikit bang. Didik isi kita berdikari. Sebab tu kan ada 3 tangan sahabat Nabi yang Rasulullah cium tangannya. 3 tangan sahabat Nabi yang Allah Ta'ala cium tangannya. Siapa? Sa'ad bin Mu'az. Nombor 2 Mu'az bin Jabal. Nombor 3 Sayyidatina Fatimah. Kenapa Sayyidatina Fatimah Sa'ad bin Mu'az bin Jabal cium? Kerana ketiga-tiganya rajin bekerja sampai tangannya kapalan. Ada kulit-kulit mati. Kata Rasulullah, dia bercakap dengan Sa'ad bin Mu'az, "Wahai Sa'ad, kamu besok tangan kamu tidak disambar oleh api neraka." Kerana apa? Tangan kulit-kulit yang mati ni sebagai bukti dia mencari rezeki yang halal. Sayyidatina Fatimah, isteri Sayyidina Ali, rajin membantu Sayyidina Ali menguruskan rumah tangga. Jadi perempuan ni kena sama-sama bantu. Jangan sikit-sikit abang. Bang, macam mana nak gasnya habis bang? Bang, nak pasang kepala gas macam mana bang? Bang, macam mana nak hidupkan gas ni bang? Bang,
Tingkap tak boleh tutup lah bang. Semua bang. Saya pun datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Lah kenapa komat? Habis awak bang, saya komat lah. Contoh berdikari. Sebab tu kata orang Jawa, perempuan ni ringan di sumur, khidmat di dapur, anget di kasur. Ringan di sumur, perempuan ni rajin tolong suami kerja. Abang nak pergi mana? Nak pergi nyawit. Kita nak ikut. Sawit berat lah yang tak apa. Kita pungut kapur yang gugur. Memang jempol tuan-tuan. Ya, betul ya? Khidmat di dapur, rajin masak. Oh, pahalanya besar si kita. Tapi sambil masak jangan mengeluh. Abang ni asyik-asyik cili apa? Lemak cili api. Kena darah tinggi kaus. Jangan. Nyumpah-nyumpah tak buat pahala. Yang keempatnya, yang ketiganya, anget di kasur. Anget di kasur tahu? Dah tua-tua ni, walaupun dah tak ada apa-apa, karanya dah no power, minta maaf ya. Tidur sama-sama. Ni kadang-kadang dah tua-tua, satu tidur jogat, satu tidur dalam bilik. Walaupun dah tak ada apa-apa, tidur sama-sama. Tidur dengan cucu. Cucu biar dengan maknya sendiri, itu dengan suami ya. Janganlah selalu. Suami kadang-kadang power aje. Ni no power. Dah lah ditajuk pula nanti. Yang akhir sekali iaitu ulas asih, hendaklah berkasih sayang. Jadi tuan-tuan, hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Yang keempatnya tuan-tuan, dah lari tajuk tadi tuan-tuan, jauhnya pergi. Iaitu yang pertama, masuk waktu jangan lengah-lengahkan. Yang nombor dua, kalau ada pengurusan jenazah jangan jangan dilengah-lengahkan. Jangan dilambat-lambatkan. Yang lepas ingat tak pesanan 4 perkara pada orang yang terdekat? Wasiat tu pertama saya ulang ringkas, ini penting ni. Kita wasiat pada waris yang terdekat tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau isi kita yang paling dekat isi. Kalau anak-anak lah, pertama wasiat. Ayang kalau isi, besok kalau abang mati dulu, kalau abang mati dulu, nangis biasa-biasa je ya. Jangan nangis merantap-ratap. Nanti kalau ayang menangis merantap-ratap, abang dalam kubur lagi keras siksaannya. Pesan macam tu. Jangan pula suami nangis, alhamdulillah, tak patut pula jangan suruh nangis meratap-ratap. Nangis cakap tu tak apalah. Jangan sampai meratap-ratap. Yang kedua pesan, besok kalau abang mati, abang wasiat ni, kalau boleh yang solatkan jenazah abang jangan kurang 40. 1-2 orang boleh, tapi kalau boleh jangan kurang 40. Kerana yang mensolatkan jenazah kita orang lelaki yang benar akan akidahnya ada 40, maka dimakbulkan akan doanya dan mudah mendapat syafaat daripada Allah. Kalau 100 orang lagilah bagus, pesan. Dan kalau boleh yang solatkan jenazah ayang, abang ni kalau boleh anak kita ataupun waris yang terdekat. Cakapnya tu. Yang ketiga, berwasiat kalau abang mati besok, ni sunat. Kuburkanlah dekat mana yang abang meninggal. Kalau abang mati dekat Parit Siddiq, kuburkanlah dekat Parit Siddiq. Itu kalau boleh. Tapi jangan minta yang bukan-bukan. Mati dekat Parit Siddiq, kuburkan abang dekat kuburan Baqi ya. Itu patut-patut. Baqi dekat Madinah ni. Itu tak payahlah laksanakan. Nombor 3 tuan-tuan, ingatkan, harta yang abang tinggalkan ni janganlah bergaduh. Ya, gunakanlah kepada perkara yang benar dan jangan lupa titikkan pahalanya untuk abang ya. Dan termasuklah pengurusan jenazah jangan dilengah-lengahkan. Yang ketiganya, apa yang jangan dilengahkan tuan-tuan? Kalau buat dosa, ya, cepat-cepatlah taubat. Jangan ditangguh-tangguh. Ala umur bisi 40 Ustaz, kata Rasulullah, umatku umurnya antara 60 hingga 70 kebanyakannya. Umur aku bisi 40, nanti 60 baru nak taubat. Jangan. Sebab ajal tak mengira tua ataupun muda. Dan yang berapa ni? Yang kelimanya, yang kelima Yang kelimanya, kalau ada anak-anak lelaki atau perempuan yang dah ada kemampuan, ya, cepat-cepatlah dikahwinkan. Kalau dia tak ada kemampuan tapi nak kahwin, tak ada kemampuan, tak kerja, tak ada harta, suruh puasa je. Ya, suruh puasa lagi bagus. Dan ada ulama tambah lagi 2 yang jangan dilengah-lengahkan. Kalau ada tetamu datang, jangan lengah-lengahkan keluarkan jamuan ataupun air. Tengok saya datang aja, disediakan air dekat sini. Ini ustaz airnya. Sejempol tuan-tuan. Jangan dilengah-lengahkan. Ini kalau presorin lagi bagus ya. Contoh. Yang air sekali tuan-tuan,
Kalau masuk Islam, nak masuk Islam jangan dilengah-lengahkan. Okey tuan-tuan, dan akhir sekali tuan-tuan, jadi taubat ni jangan dilengah-lengahkan umur 40 ni. Ya, ke atas. Dan yang akhir sekali tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hendaklah bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bertawakal kepada makhluk. Wah, harta aku banyak, saham aku, wah, macam-macam saham ada. Kebun berekar-ekar. Wah, nanti kalau aku mati, keluarga aku senang. Jangan. Itu bertawakal pada harta. Bertawakallah hanya kepada Allah. Harta tu sekelip mata Allah Ta'ala boleh tarik balik tuan-tuan. Jadi saya rasa setakat itu saja yang saya dapat sampaikan. Kalau ada silap dan salah harap dapat dimaafkan. Minta tolong bagikan ni. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini adalah doa. Cuma doa ni ayat Quran tuan-tuan ya. Jadi gunakan ayat Quran ni, kita kena hormatlah ayat Quran ni, ada adab kita pada Quran. Sebab tu Quran ni, kita ayat-ayat Quran ni kadang-kadang orang jemputan dia bagi gurdis ya. Dalamnya surah Yasin, dalamnya kadang-kadang doa-doa kan. Kita kena hati-hati. Kalau tengok dulu, kalau ayat surah Yasin tu janganlah kita kadang-kadang ditaruh tempat duduk, tak buat butut masuk kocik belakang ya. Macam kita nak baca suratul Mulk tu contohnya. Kalau boleh kita matanya satu angkatlah gitu. Jangan ditaruh kat lantai gitu. Ya, dari segi adabnya. Sebab tu kalau Quran pun gitu juga. Kalau orang-orang yang tahfiz sungguh jaga adab. Dia kalau dia bangun, kalau boleh Quran tu dia jangan lebih bawah daripada pusat. Baca ni Quran kadang taruh atas tu. Kita kena jagalah. Itu di antara tanda-tanda kita, selain daripada kita baca, kita beradab kepada ayat-ayat Al-Quran. Jadi ini ayat Quran tuan-tuan. Jadi letakkan tu jangan sembarangan lah. Jangan masuk tandas ke bawah dan sebagainya tuan-tuan ya. Pertama surah An-Naml ayat 19 ya. Ni tuan-tuan amalkan. Kita mohon pada Allah supaya kita bersemangat melakukan kebaikan dan supaya mendapat keturunan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu wa adhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ini amalkan tuan-tuan. Satu lagi yang sebelah bawah tuan-tuan, doa agar dikurniakan keturunan yang suka melakukan amal soleh. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk dan patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan ibadat kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang ya. Jadi mudah-mudahan doa ini mudah-mudahan kita dapat amalkan setidak-tidaknya setiap kali kita selepas solat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati Muhammadanil wasila waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina syarrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dan ini saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.